ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita sambung pada bab ataupun fasa yang terakhir daripada bab puasa ini pada kata syarih wa ta'jilul fitri, dan antara sunat-sunat puasa itu ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, haitsu tahaqqaqa al-ghurubu, sekira-kira yakin nyata ghurubus syamsi, sekira-kira tahqiq oleh ghurubus syams, nyata tenggelam matahari. Wa an yakuna ala tamrin, dan sunat juga berbuka itu dengan buah tamar. Wa illa, jika tidak ada tamar, fama'in fa'ala ma'in, maka berbuka dengan air. Was-suhuru, dan juga sunat juga bersahur. Okay. Kita sambung pada kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu haitsu tahaqqaqal ghurubu, sekira-kira tahqiq dan nyata tenggelam matahari. Berbuka, sunat menyegerakan berbuka kalau diyakini dah masuk waktu maghrib, dah tenggelam matahari. Maka kharaja bitahqiq, keluar dengan kata tahaqquq. Keluar dengan kata tahaqquq itu ma law dhannahu bil ijtihad, kalau seseorang itu zan ghurub itu dengan cara ijtihad. Dia sangka tenggelam matahari tapi dengan cara ijtihad. Dia bukan dengan yakin. Maka ketika itu fala yusannu ta'jilul fitri, tidak disunatkan dia menyegerakan berbuka. Kerana dia tidak yakin itu, dia hanya zan saja. Okey. Tak sunatlah segera berbuka, sehingga tunggu sekejap, sehingga yakin betul-betul dah tenggelam matahari, barulah berbuka. Maka faham pada situ, falau dhannahu bila ijtihadin, kalau seseorang itu dia zan tenggelam matahari tanpa ada ijtihad, au syakka, ataupun dia syak pada ghurub, syakka fil ghurub, dia syak pada tenggelam matahari, pada masuknya maghrib, maka ketika itu jawabnya haruma fihima, haram pada kedua-duanya. Haram apa? Haram berbuka. Haram berbuka, harumal fitru fihima, pada kedua-dua keadaan, yakni fi halati dhann wa halati syak. Okey. Intaha Syekh Marhumi. Tolong mute Siapa ni? Nizam Abdul Ghani. Tolong mute mic. Ana tak boleh nak mute mic. Tak apa. Semua mesti dengan sini ya. Nizam Abdul Ghani tu buat tu. Tolong mute mic. Ana tak boleh nak mute ni. Biasa admin boleh mute tak? Tak boleh, Ana tekan dah. Tak boleh. Anda tekan tak? Oleh Muni ya. Telefon. Telefon mu duduk mana? Nizam mute Nizam. Kau mek dengar mu rakam suara mu boleh mek dengar. Okey, kita sambung. Sambung pada kata gangguan siaran sikit. Falau dhannahu bila ijtihad aw syakka haruma fihuma, haram pada ketika zan dan juga ijtihad tu haramlah berbuka. Kalau dia zan tanpa ijtihad ataupun dia syak, maka tak boleh berbuka. Intaha Syekh Marhumi. Okey. Wa mata tahaqqaqal ghurub, dan bila mana yakin tenggelam matahari, kurihalahu ta'khirul fitri in qasadat ta'khira, makruh bagi seseorang melewatkan berbuka jika dia qasad, dia sengaja nak lewatkan. Nampak ni. Jadi faham situ, kalau dah yakin masuk waktu dah masuk maghrib, makruh seorang itu melewatkan berbuka. Kalau memang dia sengaja, dia qasad untuk melewatkan. Wara'a, dan dia berpendapat
Ra'a maknanya ya'taqid lah. Wa ra'a anna fihi maslahatan. Dan dia rasa pada melewatkan itu satu maslahah. Ma zala lam yazal ummati ala khairin ma ajjalul fitra. Sentiasalah umat aku ini dalam kebaikan selagi mana mereka mensegerakan berbuka. Jadi di sini kalau kita lihat yang melewatkan berbuka ni sebagaimana dinukilkan ialah golongan Syiah lah. Golongan Syiah. Syiah ni memanglah dia akan buat benda yang menyalahi sunnah yang masyhur. Okey. Maka di sini kalau seorang tu melewatkan berbuka dengan qasad nak lewat dan dia berpandangan pada melewatkan itu fi ta'khir itu maslahah, ada kebaikan. Itu jadi hukumnya makruh. Wa illa jika tidak, wa illam yaqsid ta'khir, kalau dia tidak qasadkan sengaja nak lewat tapi makanan tak ada lagi contohnya. Tengah-tengah nak buat makanan, tengah cari makanan, maka fala ba'sa bihi, maka hukumnya tidaklah makruh, tidak ada apa-apa dengannya, maka hukumnya hukum harus saja, tidak makruh lah tu, tidak ada larangan di situ. Intaha daripada Syekh Khatib, habis. Kemudian qauluhu wa an yakuna ala tamrin, dan sunat juga berbuka itu dengan buah tamar. Al-aula an yaqula, aulanya bahawa berkata syarih ala rutabin, ganti pada tamar tu patutnya aula kata rutab lah. Aulanya rutab. Rutab ni ialah kurma yang segar, tamar ni kurma kering. Rutab ni kurma basah. Basah maksudnya yang belum dikeringkan lah, yang segar. Itu yang darjat paling utama. Tapi ni kalau sini kat tempat kita ni mahal lah. Mahal pada tamar lah. Biasanya harga dia lebih mahal. Fa illam yajid, jika tidak didapati yajid rutaban ni, tak ada rutab, fa ala tamrin, barulah berpindah darjat kedua, iaitu tamar, kurma hak kering, hak biasa kita makan tu lah. Kama abara bidzalika ghairuhu, sebagaimana mentakbirkan dengannya oleh selain daripada musannif. Ulama lain disebut ala rutabin, musannif sebut tamar. Okey. Kemudian masalah mendahulukan ataupun berbuka dengan rutab ni, wa mahallu zalika, dan tempat demikian itu, makna hukum demikian itu, memakan rutab itu, ma lam yu'aridhu sannut ta'jil, jika tidak bertentang dengannya oleh kesunatan ta'jil, kesunatan menyegerakan berbuka. Bagaimana? Sekarang ni keadaannya dia kalau nak segera berbuka, rutab tak ada. Rutab tak ada lagi. Dia ada benda lain, ada tamar ke, ada apa-apa. Kalau nak berbuka dengan rutab juga, maka kena tunggu lewat sikit, baru rutab ada. Itu yu'aridhu tu berlaku ta'arud, bertentangan. Jadi tempat demikian itu, hukum demikian itu, iaitu sunat berbuka dengan rutab itu, kalau tidak ditentang, tidak dilawan oleh sunat yang sunat menyegerakan. Taswir macam mana? Bi an kana yalzamu minal fitri, dengan bahawa lazim daripada berbuka, ala ma dzukira, di atas barang yang tersebut, yakni ala rutab tu, takhiru, lazim oleh lewat. Kalau nak buka dengan rutab juga, maka kena lewat sikit buka, sebab rutab baru mari, rutab baru sampai contohnya. Maka kalau begitu, wa illa, jika tidak, ra'at ta'jila, maka hendaklah diraikan ta'jil. Tak apalah, tak payah makan rutab pun, makanlah benda lain dulu, kerana nak raikan kepada menyegerakan berbuka walaupun tidak ada rutab. Intaha Syekh Hafni. Qauluhu wa illa, jika tidak, ay wa illam yajid tamran, jika tidak didapati tamar, fa'alal ma, maka berbuka dengan air. Berbuka dengan air. Wa yuqaddimu ma'a zamzam, maka didahulukan air zamzam. Antara banyak-banyak air itu, air yang paling diutamakan untuk berbuka, air zamzam lah. Air zamzam. Dia air yang paling mulia ini. Ada lagi yang lebih mulia pada air zamzam, iaitu air
yang keluar di celah jari Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Air yang keluar dikeluar di celah jari Nabi tu, itu paling mulia. Itu paling mulia. Hatta fid dunia wal akhirah sekalipun itu paling mulia. Tapi waktu tu tak berlakulah kecuali atas jalan khariqul adah setelah Rasulullah wafat. Jadi hak ada sekarang, air yang ada di muka bumi yang ada pada Ghalib ni, hak paling mulia air Zam-Zam lah. Maka didahulukan air Zam-Zam ala ghairihi, di atas lain Zam-Zam. Kalau ada Zam-Zam, minum Zam-Zam dulu. Wa ba'dal ma', okey, lepas pada air Zam-Zam ikutlah air apa-apa pun tak apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi okey, air apa-apa pun aula daripada selepas air Zam-Zam tu air kosong. Air kosong dulu. Sebelum air manis, air kosong dulu. Sebab disebut mak. Disebut mak. Jadi mak itu merujuk pada air kosong. Nampak? Berdasarkan hadis yang kat bawah ni, muhakkik kita letak daripada hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Jika salah seorang kamu berbukalah dengan tamar, yakni rutab lah. Fa illam yajid falyuftir ala al-ma'. Kalau tidak ada hendaklah air. Jadi air fa innal ma' tuhur, kerana air itu bersih. Jadi air ni air kosong ni. Tak. Bukan makna air tebu, air soya, air apa lagi? Air katira. Air lain tu mari darjatnya selepas pada air kosong. Dan air kosong tu selepas daripada air Zam-Zam. Okey. Jadi lepas daripada tamar rutab, air. Air. Apakah jenis air lah? Kemudian wa ba'dal ma', selepas daripada jenis air, syai'un hulwun, sesuatu yang manis. Barulah turutan selepas itu sesuatu yang manis. Ini apa ni? Ini bukan makna turutan nak makan ni. Turutan nak makan ni. Contohnya kita ada belaka benda-benda tu kan. Mula-mula kita rutak, lepas tu air, lepas tu kuih manis. Boleh je, tapi hak dimaksudkan di musannaf sini ialah kalau tidak ada hak sebelum tu, maka darjat yang seterusnya, air tak ada, rutak tak ada benda, ada nikbat, makan nikbat tu. Wa ba'dal ma'i syai'un hulwun, selepas daripada air tu turutannya ialah sesuatu yang hulwun, sesuatu yang manis. Kazabibin, seperti zabib. Zabib apa dia? Kismis. Wa halwa, kuih-kuih. Kuih-muih. Jadi bulan puasa ni orang tengah ni nikbat nikbat seumpamanya lah. Wa yuqaddimul labana 'ala al-asal. Dan didahulukan al-laban 'ala al-asal. Didahulukan susu di atas madu. Okey, kalau antara susu dengan madu pula, mana yang didahulukan? Dahulukan susu dulu di atas madu. Kenapa? Li'annahu afdalu minhu. Kerana al-laban itu lebih afdal daripada asal. Kenapa? Kerana labang ni Nabi pilih labang ni. Labang ni dia itu makanan dan minuman. Ta'mu dia itu ta'mun dan juga syurbun, makanan dan minuman. Okay. Afdalu minhu minal asal wa yuqaddimu al-asala ala ghairihi, dan didahulukan madu di atas yang lain daripada tu. Kalau ada madu dan benda-benda lain, dahulukan madu dulu. Walau lam yajid illa al-jima'ah, kalau tidak didapati kecuali jima' je, makanan tak ada. Nak buka puasa ni, nak buka dengan apa? Tak ada makanan, kecuali nak jima' je. Aftara alai, boleh berbuka dengan jima'. Buka dengan jima' lah. Intaha syah qalubi. Tapi tak jadi kenyang gitu. Nampak tak? Okey, habis. Seterusnya antara perkara yang sunat ketika berbuka, was-suhuru, iaitu bersahur. Was-suhuru. Qauluhu was-suhuru wa yusannu as-suhuru. Huwa bi dhammis sin, baca dengan dhammah sin, suhur. Apa maksud suhur? Al-fi'lu, perbuatan bersahur itu. Kalau sahur, makanan yang dimakan ketika waktu sahar, ketika waktu sahur.
as-suhur, perbuatan bersahur. Jadi yang nak sini ialah sunat bersahur. Wa huwal murad huna, itulah yang dimaksudkan di sini, sunat bersahur tu. Okey. Amma bi fathiha, adapun dengan fathahnya, fathah sin, sahur itu ialah fama yutasahharu bihi, sesuatu yang seorang itu bersahur dengannya. Intaha Ibnu Hajar dan intaha Syekh Sulaiman Bijirmi. Jadi kalau sahur tu benda yang kita makan masa sahur. Wa yadkhulu waqtuhu bi nisfil lail, dah masuk waktu sahur tu dengan separuh malam. Intaha Syekh Khatib. Jadi kiraannya ialah kira daripada maghrib. Maghrib sehingga ke fajar. Separuh tu ni dah boleh separuh malam dah boleh niat sahur. Dah kalau orang jenis lepas tarawih dia makan buah sampai pukul 1 pukul 2 tu boleh dah tu nak niat sahur sekali tu. Tapi yang paling afdalnya melewatkan sahur. Qauluhu, kemudian kata lagi, tengok syarih kata apa, Syekh Ahmad Ramli kata was-suhuru ala syai'in, dan bersahur di atas sesuatu. Hendaklah bersahur juga walaupun sesuatu, ada salah benda yang kecil sikit. Walau jur'ata ma'in, ay walau kana ala atau walau kana sahuru jur'ata ma'in, walaupun seteguk air. Jur'ata ma'in, seteguk air. Wa ta'khiruhu, dan sunat melewatkan sahur malam yaqa' fi syakin, selagi mana tidak berlaku dalam syak. Maknanya dia lewatkan selagi mana dia tidak syak masuk waktu subuh. Ni lewatkan, jangan lewat sampai kita jadi syak subuh dah lagi, jangan. Lewat, tapi jangan sampai waktu yang kita bimbang takut masuk subuh. Lagi wakaffu nafsihi 'ani syahwat, dan menahan dirinya daripada syahwat-syahwat. Kemudian kata Muhasyi, qauluhu jur'ata ma'in, seteguk air. Bi dhammil jim, baca dengan dhammah jim. Jur'ah. Qala fil misbah, berkata dalam Misbahul Munir. Misbah Munir ni kitab kamus lah. Misbahul Munir. Al-jur'ah minal ma', satu teguk daripada air, kal luqmati minat ta'am, umpama satu suap daripada nasi. Satu luqmah, satu suap pada nasi. Ini contoh lah. Jur'ah, luqmah. Jur'atun wa luqmatun. Jadi jur'atun ka luqmatin waznan, dari segi wazan. Jur'ah, luqmah. Tapi jur'ah itu merujuk kepada teguk air, luqmah merujuk kepada satu suapan nasi. Wa huwa ma, apa itu jur'ah? Wa huwa ma yujra'u marratan wahidah, iaitu apa yang ditelan sekali. Maknanya seteguk ditelan sekali itu panggil satu teguk. Intaha. Qauluhu ma lam yaqa' fi syakkin, selagi mana tidak berlaku dalam syak. Lewatkan sahur selagi mana waktu yang kita tidak syak masuk subuh. Ai syak pada apa? Ai fi tulu'il fajri, syak pada terbit fajar. Bisa babi takhir, dengan sebab kita lewat sangat sampai syak kita subuh ke tak subuh, jangan sampai situ. Jadi kena ada gap, ada ruang sikit lah. Kena biar ada masa lebih sikit. Yang tu yang kalender dia buat waktu imsak tu. Waktu imsak tu kan tak boleh makan, tapi kita berjaga-jaga dan bersiap-siap. Fa in awqa'ahu dhalika fi syakkin, kalau dia melakukan demikian sahur itu pada waktu syak, ka antara dada, dengan bahawa dia tu taraddud, dia itu syak, dia itu sangsi, fi baqa'il lail, pada kekalnya malam, lam yusanna at-ta'khiru, maka tidak disunatkan melewatkan. Kalau begitu sampai waktu berlaku syak tu tak sunat lah lewat. Sahur sebelum tu lah, sahur awal lah. Balil afdal tarkuhu, bahkan afdalnya meninggalkan sahur, bahkan tak ada sahur lah tu. Sebab apa? Sebab ketika itu ta'arud antara melakukan perkara sunat dan di antara membatalkan puasa.
Berlaku ta'aruk tu. Nampak? Kalau dibuat pada waktu syak, sama ada dia nak ambil pahala sunat kerana bersahur, ataupun bila dia sahur menyebabkan batal. Jadi, hak paling afdalnya, tinggalkan sahur lah. Sebab, kalau tidak menyebabkan batal puasa, tidak sah puasa dia. Padahal, puasa itu wajib. Sahur itu sunat saja. Maka, al-afdal tarkuhu. Intaha Syekh Khatib. Qauluhu anis syahawati. Daripada perkara-perkara syahwat. Ay allati la tubtilu sawma. Perkara syahwat yang tidak membatalkan puasa lah. Perkara syahwat yang tidak batal puasa. Itu sunat lah tu, sunat. Kasyammir ar-rayahin. Seperti membau wangi-wangian. Kita membau wangi-wangian. Jadi itu perkara itu sunat ditinggalkan. Wan nazari ilaiha, dan melihat kepadanya kepada bau-bauan. Minat tarafuhi, daripada tarafuh. Tarafuh ni makna mengambil kesedapan. Tarafuh ni makna bermewah-mewah. Mengambil keseronokan, mengambil kesedapan. Allazi la yunasibu, yang tidak munasabah hikmatas saum. Tidak munasabah dengan hikmat puasa. Puasa itu nak mengekang hawa nafsu, nak melatih dan juga memajang nafsu kita. Kita buat benda yang menyebabkan nafsu jadi semakin besar dan semakin kita kata semakin dia itu seronok. Itu tidak sesuai. Jadi hukumnya hukum tu sunatlah kita tinggal perkara ini. Wallahu ta'ala a'lam. Rasanya habis dah kita punya bab puasa, masuk pada bab haji pula. Jadi berkaitan ni kita tengok sikit hadis ini, ta'liq yang dibuat oleh muhakkik ini daripada Abu Hurairah, da'a Rasulullah SAW bil barakah fi sahuri wa thari. Nabi SAW mendoakan berkat pada makanan sahur dan pada thari. Thari ini bubur jenis bubur. Sejenis bubur yang dibuat daripada gandum, lepas tu dicampur kadang-kadang dengan daging pun ada. Daripada Musannad Abdul Razak, daripada Abi Ya'la dengan isnad dhaif, daripada Tabarani dalam kitab Mu'jam Kabir, daripada hadis Salman Al-Farisi, kata al-barakatu fi thalathatin, berkat tu pada 3 perkara. Fil jama'ati, berkat tu ada pada berjemaah. Ni golongan tabligh, ada orang yang ada jemaah ni, ambil ni, berkat tu ada pada berjemaah. Umumlah ni. Wasari, dan pada thari. Kenapa pada thari berkat? Thari ini kalau kita tengok pada kita pun, terutamanya musim kawalan pergerakan ni, orang kita tak boleh keluar ni, thari ni benda yang berkat. Sebab apa? Kalau masuk nanak berah pun, kalau buat bubur tak perlu nanak banyak, lain dengan makan nasi. Makan nasi berapa catong berah kita makan. Kalau kita buat bubur tak sebanyak tu, kita buat sikit je, tapi kerana sebab tambah air, tambah lain, dia akan jadi banyak, dia jadi kenyang. Nabi betul lah. Thari was sahur, dan juga pada makanan sahur tu ada barakat. Jadi qala Dhahabi, maksud bil barakah, maksud dengan berkat ni ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan fi sahur, pada makanan sahur. Kenapa? Li'annahu mu'inun 'ala as-saumi, dia menolong di atas seorang itu berpuasa. Lepas tu banyak hadis lain lagi. Nabi SAW sebut, tasaharu fa inna fis suhuri barakah, bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Dalam hadis lain pula disebut ialah as-sahuru akluhu barakah, sahur itu, makan sahur itu berkat. Fala tada'uhu, jangan kamu tinggalkan sahur. Walau antajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun salah seorang kamu menegak setegak daripada air. Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, kerana Allah dan para malaikat berselawat, dengan maksud mendoakan ke atas orang yang bersahur. Jadi itu faedah ataupun hadis yang berkaitan dengan sahur. Pada masalah kita cari sebelum ni kan, pada masalah berkaitan dengan mandi pada siang hari bulan puasa, setakat yang nak jumpa dalam cari-cari itu, ada pandangan di sisi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang mengatakan makruh bi karahati al-ghusl nahar Ramadan.
Waktu pandangan dalam mazhab Hanafi yang kata makruh mandi pada siang hari bulan Ramadan ni. Mandi apa ni? Mandi kerana tujuan nak bersejuk badan lah. Tu. Okay. Boleh jadi orang kita sebahagian kitab-kitab ambil pada situ lah kot. Okay. Jadi habis dah, alhamdulillah, biiznillah habis dah kita buat puasa, kita akan masuk bab haji pula malam.